Hello everybody, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Iman. So today we are going to talk about something that dah lama aku nak buat, and how daripada student yang gagal at maths dia dapat 10% je masa trial ni dapat skor A- untuk SPM sebenar. At maths ni adalah satu subjek yang di mana kita perlukan untuk banyak berfikir dan banyak berkira lah, obviously kan. But firstly we need to understand the mindset behind at maths. So kita tahu at maths ni memerlukan banyak daya fikiran yang tinggi, dan selalunya kita akan mental block dengan at maths. Oh, sebab apa orang kata susah? Kau masuk form 4 je, bila kau dapat tahu kau belajar at maths, oh semua orang kata, ui at maths susah doh, at maths susah doh. Dan lahirlah generasi yang tak pernah try, tak pernah cuba, tapi telah ada mental block, at maths tu susah. Dan stigma tu dah lama ada dan dah lama wujud dalam masyarakat kita. So automatically kan, oh at maths tu susah, at maths tu susah. Lepas tu lagi takutlah pelajar form 4 ni yang nak try at maths. Faham tak? Lagi-lagi first time gagal, oh diorang dah mental block, at maths ni susah, at maths ni susah. So mindset penting. Dulu masa aku masuk form 4, yes, orang yang tua tu, orang yang tak tahu apa-apa, dia akan tahu at maths tu susah. Okay, so aku pun telah ditakutkan dengan at maths tu susah, at maths tu susah, at maths tu susah. So memang aku belajar at maths function semua, belajar first tu kan. Dan memang ya, tahu tak, dulu masa aku at maths, aku lebih rela buat fizik, chemistry, bio semua tu, but aku tak akan buat at maths. Sebab apa? Stress. Sebab apa? Buat salah tak dapat, terus aku stres, tak tahu nak manage, tak tahu nak, macam kita buat tu tapi salah, tak dapat solusi dia, so kita stres kan. So itulah, jadi basically aku akan stres dengan at maths ni. Dan bila aku stres dengan at maths, bila aku fikir at maths je equals to stress, at maths je stress, at maths je stress. So aku sebagai manusia biasa, manusia yang yelah, tak lari daripada kesilapan, yang tak lari daripada mistake, tak lari daripada fitrah manusia, tak nak stres kan. So aku tak akan buat at maths, aku tak akan belajar at maths. Aku tak belajar at maths masa form 4, masa form 5, sebab stres kan, stres. Tapi kau kena ingat, first kali mindset kau kena betul balik. Every expert was once a beginner. Dulu orang yang pakar pun akan bermula dengan menjadi seorang beginner. So kita kena ada mindset yang macam, oh, lagi aku salah, lagi aku akan betul. Faham? Bila kita, cikgu aku selalu cakap, bila kita salah tu, maksudnya kita tengah belajar. Kalau semua benda betul, maka itu bukan belajar. Jadi kita perlu salah untuk belajar. Jadi itulah yang paling penting sekali. Jadi yang paling penting masa dalam admit ni, kau kena tukar balik mindset kau. Bukan salah tu maksudnya salah, tak. Tapi maksudnya salah itulah betul. Lagi banyak salah, lagi bagus. Sebab admit ni tak akan lari daripada kesilapan, tak akan lari bersalah. Dan lagi salah, lagi bagus. Maksudnya kau tengah belajar admit, maksudnya kau punya otak tu tengah berfikir. Dan lagi salah, lagi dekatlah kau dengan betul dia. Okay, kau kena tukar mindset. Okay, tu yang first. Yang second, okay, so selepas kita kena tengok kepada topics. Okay, aku ibaratkan korang semua ni dah masa dalam trial lah sebab aku pun dulu baru betul-betul tadi lepas trial aku dapat keinsafan. So topics, nanti aku akan bagi tahu topics yang patut korang cover untuk form 4 dan juga untuk form 5. Topics ni lah yang patut korang cover untuk dapat pastikan, at least kalau korang belum trial, at least korang boleh score masa peperiksaan pertengah tahun, peperiksaan akhir tahun dan sebagainya lah. Tapi insya-Allah nanti dengan adanya grading, nanti aku akan cakap lah pasal grading tu. Tapi ni topics apa? Okay, so ni adalah beberapa topics yang kau perlu mahir untuk pastikan kau boleh score. Kenapa aku cakap topics ni? Sebab topics ni dia betul-betul main dengan macam matematik je. Dia tak perlu daya fikiran yang tinggi pun. Dan pertama sekali, dia banyak pattern yang sama. Latihan soalan dia lebih kurang, pattern dia sama. Cara kau berfikir pun sama. Sebab tu pattern
penting dalam maths. So kau kena tengok pattern ni, pattern soalan ni, sebab dia lebih kurang sama. So kalau kau boleh buat soalan A, kau insyaAllah boleh buat soalan B dengan topik yang sama, sebab pattern dia sama. Cara kau berfikir tentang soalan tu sama. So ni adalah topik-topik dia. Okey, itu adalah topik-topik dia. Circular measure, triangles, segitiga, apa lagi, linear inequalities, kesamaan linear dan sebagainya. Okey, untuk bahagian C kau perlu mahir 3. Kan patutnya kan kau ada 2 je kan, tapi tolonglah mahir 3, supaya kalau satu kau tak boleh jawab, tertibalah triangle, segitiga, soalan kebat keluar segitiga dimensi, aku pun tak boleh buat kan. So kau skip yang tu, kau boleh buat yang lagi 2. Okey, so jangan buat 2 je, kesamaan linear dengan segitiga. Kau buat 3 supaya kau boleh mahir. Okey, supaya at least kau ada satu backup. Okey, tu yang untuk bahagian C. Okey, untuk bahagian B, okey, vectors, apa lagi, vectors, circular measure, sebagainya lah. Kau kena latihan penting, supaya nanti kau tak terciduk lah. Okey, ni adalah topik dia. Bergurulah dengan cikgu tentang topik-topik ni, nescaya dia akan tolong. Sebab memang bahagian C kau dah boleh cover dah, kau boleh score dah. Sebab 3 topik tu, insyaAllah kalau kau boleh score, insyaAllah 17/20 kau dah boleh score dah. Okey, bahagian C. Sebab dulu masa trial aku score bahagian C je. Sebab tu aku dapat 17. 17 tu majority markah dia datang daripada bahagian C sahaja. Aku dapat 15/20 ke, aku tak ingat, 15, tak ingat lah. Tapi memang berbelas lah aku punya bahagian C tu per 20 kan. So tu yang dah banyak mana aku punya carry mak aku. Okay, tu yang daripada topics yang kita belajar. Nanti aku akan paparkan, tolong belajar, tolong ambil tahu. Dan kalau kau tak boleh, dan start dengan bahagian C dulu. Kalau kau betul-betul teruk, start dengan bahagian C, slowly belajar bahagian C. Kritik kan, penting kan. Kalau kau tak tahu apa-apa nak buat, start dengan triangle, start dengan segitiga. Satu yang paling senang. Lepas tu start dengan kesamaan linear, belajar graf, buat past papers, buat soalan past papers semua dan sebagainya lah. Lepas tu berguru dengan cikgu, berguru dengan rakan. Rakan pun boleh kalau ada yang kawan pandai tu crush ke apa, ikut korang lah berguru. Tak salah berguru dengan rakan. Lower your ego, rendahkan ego. Sebab kita perlu kawan untuk hidup, kawan perlukan kita untuk hidup. Kita belajar dalam komuniti kan. Okay, so tu yang paling penting. Start dengan bahagian C. Kalau tak tahu apa-apa, start dengan bahagian C dulu. Lepas tu start dengan bahagian B. Okay, bahagian B, circular measure, circles dan sebagainya lah. Kita slowly by topic. Okay, so lepas yang ni, so lepas keempat adalah cara belajar. Okay, firstly cara belajar kau penting. Sebab maths ni dia lain gila dengan topik-topik, dengan subjek lain. Sebab chemistry, fizik semua lain. Kalau kau belajar subjek sains tu lain lah. Pertama sekali, okay, kalau aku dulu memang ambil satu topik, memang aku mahirkan formula, pandai main formula dengan otak. Kalau boleh hafal formula. So aku dah mahirkan konsep semua. Konsep tu sendiri kau kena tahulah cara nak belajar konsep sendiri. By baca, by buat latihan basics dulu, belajar konsep. Nanti kau akan faham, nanti kau akan reti dan kau boleh buat lah. Lepas kau dah tahu konsep tu, kau pergi sikit ni kau buat latihan yang berdasarkan skema. Berdasarkan yang ada skema, berdasarkan ni kau buat. Lepas tu sampai kau mahir benda tu. Okay, so lepas kau buat ni untuk semua topik yang aku telah cakap tadi, topik yang susah nak score tu. Okay, so lepas tu, okay, lepas kau dah habis form 5 ni, kau akan belajar dengan past papers. Past papers adalah soalan yang dah lepas lah, soalan peperiksaan yang dah lepas. So basically macam ni, kau kena ada mindset yang macam, okay, aku akan try dulu. Aku akan fikir macam Albert Einstein. Ataupun aku akan fikir orang yang gempak. Supaya macam aku okay, ni macam mana
ni macam mana nak berdaya saing, ni macam mana nak berfikir. Kau ibaratkan kau macam seorang genius tau. Kau macam tengok sini, tengok sini, tengok sini, tengok sini. Lagi-lagi yang macam geometry tu kan, circles, apa, bulatan, triangle. Kau macam tengok, berfikir, keluarkan otak kau. Macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Lepas kau dah buat, kau tak tahu sangat nak buat past papers part tu, yang topik yang kau buat tu, kau skip, kau tukar kepada topik lain lah. Kau buat topik lain. Jangan tanya soalan, jangan tanya kawan dulu, jangan terus give up. Flow state, masukkan diri kau kepada flow state dulu. Try buat semua benda, buat semua dalam kertas soalan peperiksaan tu. Lepas kau dah belajar topik tu, lepas kau dah belajar topik ni semua, and apa, kau buat. Lepas kau dah dapat try buat soalan yang lain-lain tu, lepas tu kau refer balik lepas tu kau buka. Lepas tu kalau kau ada jawapan, lagi bagus ada jawapan lah. Refer kepada jawapan. Tak silap aku, kau jangan refer kepada jawapan terus. Kau macam mana dia ada konsep dia, aku lupa jap. Lepas tu lepas kau buka, lepas kau tak boleh buat tu, kau tengok balik. Okey. Ni kau tak tahu. Okey, kau tanya kawan kau ataupun cikgu kau yang kau rasa selesa nak belajar dengan dia lah. So macam tu kau belajar. Kau jangan terus tanya, tak tahu tu. Okey, aku lupa. Okey, kalau kau tak tahu buat satu soalan tu, kau dah fikir sedaya upaya, kau dah fikir dengan otak kau semua. Make sure kau ada berdaya saing. Make sure kalau kau tak tahu macam nak buat tu, kau buka buku teks. Sebab kau buka buku teks ataupun buku yang kau rasa, sebab dulu aku guna reference book. Lepas tu kalau aku tak tahu tu, aku dah cuba brainstorm. Aku akan buka buku reference book aku. Kalau aku buka buku reference book aku tu, aku akan tengok, ni. Sebab buku reference book tu dia akan pattern kan. So insyaAllah dia ada. So aku akan tengok buku reference book. So kalau lepas buku reference tu tak tahu juga nak buat, blank juga, okey, tanya kawan, tanya cikgu semua, baru selesai, baru settle, baru dapat jawapan. Macam tu lah. Dan yang paling penting sekali, kau buat soalan tu, kau buat jawapan tu, kalau kau tak faham, kau tanya terus. Basic lah, kau tanya terus cikgu tu, bla 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 bla. Sebab kau jangan downgrade diri kau, sebab kau ni seorang yang berkemahiran dah. Sebab kau tahu topik apa yang kau tengah cakap. So apa-apa yang keluar daripada otak kau tu, mulut kau tu, insyaAllah bukan bodoh, bukan, insyaAllah betul. Sebab aku dulu macam tu juga. Kita fikir kita ni tak mampu nak tanya soalan sebab takut soalan tu bodoh ke apa, sebab takut soalan tu bukan soalan budak pandai, bukan soalan. So sekarang kau dah berkemahiran, kau dah tengok pattern. Kalau kau tak tahu juga, kalau kawan kau semua tak tahu, cikgu kau buat, kau tak faham, okey, cikgu saya dah pernah revise equation ni, saya dah pernah revise soalan ni, saya tak faham juga cikgu, apakah maksud bla bla bla. Kau tanyalah soalan, okey, and that's how it is lah. Okey, so okey, and that's how, okay. So soal kelima adalah cara kau jawab dalam exams. Okay, dalam exam dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C, betul? So bahagian A adalah soalan bla bla bla, bahagian B ada ni, bahagian C. So bahagian C yang tadi aku dah cakap korang kena tekankan, dan bahagian B kan. So start dengan bahagian C dulu, sebab bahagian C adalah selalunya paling senang, dan kau kena start dengan benda yang paling senang supaya boleh tingkatkan confident kau. Okay, start dengan bahagian C. Sebab bahagian B dan bahagian C kau boleh pilih, so kau boleh jimat masa. So start dengan bahagian C. Bahagian C kau pilih 2 soalan, ataupun kalau kau pandai buatlah 3 soalan. Okay, tapi yang ketiga tak yalah, kalau kau tak ada masa, kau terus buat 2. Lepas tu bahagian B tadi buatlah circular measure yang kau reti, yang semua, supaya ni jimat masa. Dan kita dah target kan topik tu. Sebelum tadi aku dah cakap, kau bagi tahu tadi, suruh buat topik tu dulu kan. So kita dah target, so kita buatlah apa yang kita tahu, apa yang kita senang, dan apa yang kita confident kita boleh buat. So bahagian B.
So bahagian A ni aku tak tahu nak cakap apa, kau kena reda sikit lah. Kau kena, dulu aku belajar differentiation tu, integration, pengambilan semua tu, aku memang last lah aku baca semua, last aku belajar betul-betul faham tak? Semua dy dx, curve semua betul-betul. Masa nak dekat SPM tu baru betul-betul aku faham. So macam tu lah. So at the end of the day, macam tu lah, at the end of the day kau kena banyak buat lah, banyak buat. And lastly, nombor 6 adalah keywords. Okay, so selepas kau dah buat banyak past paper semua, kau akan nampak tau, some words akan highlight keywords, akan ada keywords. Contohnya yang aku ingat dulu, less than dalam dalam kesaksaman linear, dalam linear inequalities, kita belajar less than aku dah ingat dah macam dia punya simbol tu lah, less than semua bla bla bla. Akan ada macam ni, macam contohnya macam apa, differentiation kan, perbezaan contohlah kalau dia cakap bending intersecting. Tu maksudnya dalam straight line tu kan, bending in an intersecting, maksudnya dia ataupun perpendicular bisector kan. Faham tak? Aku ingat lagi perpendicular bisector, maksudnya kalau intersecting a straight line, maksudnya dia perpendicular bisector kan, 90 degrees. So 90 degrees kau guna kan dia ada formula dia kan, M1 equals M2. Aku ingat lagi, nampak? So macam tu lah, dia ada formula dia. Kalau kau dalam sangat buat, kau akan nampak keyword dia, sendiri. Dan keyword ni penting sebab sebab examiners dia akan guna keyword ni untuk guide pelajar, untuk tolong pelajar. Sebab bukan semua budak pelajar cemerlang je yang boleh score at maths ni. Budak biasa-biasa yang macam aku pun boleh score at maths. Faham tak? Dia nak tunjukkan tu sebenarnya. Dan last sekali, sebenarnya at maths ni dia memang macam ni lah. Kau jangan nak kata jangan takut. Aku pun takut dulu. So I don't know what to say, but I know it's not too late for every one of you. Janganlah sampai jadi macam aku yang terpaksa belajar sampai 4 pagi malam, tidur hanya 2 jam setiap hari, sampai macam tu sekali. Kau tak perlu. Kalau kau start sekarang, insya-Allah kau boleh score. Belajar sekarang, tak payah tunggu sampai nak dekat trial macam aku, tak boleh tidur. So tak boleh tidur, aku buat apa? Aku belajar at maths. Tak boleh tidur semua. It's not good for you. Tak sihat. It's not healthy. Dia memang tak sihat sebenarnya. Dia memang, sebenarnya aku menyesal sebab aku rasa jantung aku dah macam tak betul lah sekarang ni. Macam sometimes laju, and aku buat tu for 2 months straight kot. Tidur 4 pagi and minum kopi semua tu. And I don't think it's healthy lah. Sebab aku rasa regretful, sebab aku rasa menyesal tak belajar at maths. Sebab aku menyesal lah tak belajar at maths. Kawan aku semua dah gempak, aku baru nak start kan. And I believe in every one of you. Kalau aku boleh, yang 10% ni, yang aku sebenarnya sampai sekarang kalau kau tanya aku 12 kali 5 pun aku dah tak ingat dah. Faham tak? What I'm trying to say is, apa yang aku nak cuba sampaikan is adalah aku ni hanya manusia biasa. Aku tak adalah pergi kumon, aku tak adalah budak yang macam straight A, budak yang macam kangaroo mat semua tu. Tak. Aku hanya pelajar biasa. Dan setakat macam tu lah. CV pun tak seberapa. Faham? Aku nak cakap yang aku ni hanya manusia biasa. Dan kalau aku boleh, korang pun boleh. Apa? Sebab dulu aku tiada orang yang inspirasikan aku. Dan selepas aku dapat A- at maths ni, aku nak inspirasikan orang lain. Korang boleh. Aku daripada F ni, daripada fail. Percayalah, cari tutor. Kalau korang nak sangat tunjukkan kepada cikgu-cikgu korang, cari tutor, cari cikgu. Kalau tak mampu, tanya kawan dan semua benda tu. Percayalah cakap aku. Lastly, grading at maths. Last kali aku lupa. Grading at maths tu, kalau kau fail masa SPM at maths tu, kau tak pernah try lah. Kau tak pernah nak cuba pun. Kau selayaknya tak perlulah jadi manusia atas muka bumi ni. Faham tak?
Aku berani cakap macam tu. Sebab apa? Orang yang dapat fail masa AdMaths ni, maksudnya dia tak cuba pun. Sebab apa? Grading masa AdMaths ni, kau dapat 5 markah, 1 markah pun dah tak fail tau. Faham tak? So, kau memang betul-betul tak try langsung lah. Kalau kau buat AdMaths tu kau macam tak, kau fail juga. Faham tak? Grading AdMaths kan, sometimes 40 pun dah B, C. Faham tak? Sebab tu kau boleh score. Dan inilah dulu inspirasi aku. Tolonglah grade AdMaths turun. Faham tak? Inilah yang buatkan aku tak give up, yang buatkan aku strong, yang buatkan aku push myself tau. Macam okay, aku boleh. Sebab grading AdMaths teruk. Sebab grading AdMaths system memang baik. Grading AdMaths memang rendah. Memang tak boleh nafikan. Aku tak quality pun. Maths aku tak quality. AdMaths aku tak quality pun sebenarnya, sebab aku dapat A-. Mana tahu A- aku alasannya 40 pun. Tapi at least it's still an A. Faham tak? At least it's still an A. Dan kalau kau nak scholarship, kalau kau nak tunjukkan orang semua, kau mampu. Faham tak? Percayalah kepada diri korang semua. Korang mampu. AdMaths tu sebenarnya sangat senang. Dan kalau korang tengok permarkan dia sangat baik hati. Faham tak? Dia, kalau kau letak formula pun dah dapat markah rasanya. So apa lagi alasan anda untuk fail SPM AdMaths? Faham tak? Apa lagi? You can do this. I believe in you. Faham tak? Percaya dalam diri korang. Tanya kawan, dalam hidup ni kau tak perlu gerak sendiri. Kau tak perlu gerak sendiri melawan AdMaths. Sebab aku tahu stres gila tau AdMaths dulu. Memang stres gila-gila. Faham tak? So luahkan kat kawan, tanya kat kawan semua, macam mana aku nak buat ni. Kita buat sama-sama. Kau genggam kawan dia, kita buat sama-sama. Kita boleh. Let's do it together. Macam tu lah. And that's the end of the day lah. And that's all from me. Okay, that's all from me. And I hope you have a good video. And I hope sedikit information ni dapat tolong korang lah, dalam memastikan korang berjaya dan SPM yang seterusnya, yang selepas aku batch 2021. Yes, agak lambat aku upload video ni, tapi I hope it still helps. I hope it still helps. And macam tu lah. Percayalah, kalau tak buat untuk ibu bapa korang, buatlah untuk diri korang sendiri. Itu je. Sekian daripada aku. Thank you.